Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini 8 Mac 5 Syakban bersama saya Aziz Arifin dan berikut berita utama malam ini. Negara masuki fasa endemik, tiada lagi penjarakan solat di masjid. Juga runtuhan batu kuari 2 dikuatiri tertimbus. Negara akan memasuki fasa peralihan endemik bermula 1 April ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia merupakan fasa untuk negara kembali kepada kehidupan normal selepas bergelut dengan pandemik COVID-19 sejak 2 tahun yang lalu. Dan antara yang ditunggu-tunggu terutama bagi umat Islam ialah tiada lagi penjarakan solat dikenakan. Aktiviti solat jemaah di masjid atau surau atau upacara sembahyang di rumah ibadah selain daripada Islam boleh dilaksanakan tanpa penjarakan sosial. Ini isu besar yang diperkatakan oleh rakyat yang mahukan di masjid sewaktu sembahyang jemaah atau sembahyang Jumaat sekalipun rapatkan sah. Jadi imam selepas ini boleh mengatakan rapatkan sah kerana kita tidak lagi menetapkan perlu ada 1 meter penjarakan sosial. Walau bagaimanapun, pelaksanaan SOP akhir untuk masjid atau surau tertakluk kepada ketetapan pihak berkuasa agama negeri dan untuk rumah ibadah selain Islam tertakluk kepada Kementerian Perpaduan Malaysia atau Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain, UNIFOR. Sementara itu, Perdana Menteri turut mengumumkan mengenai pembukaan sempadan negara yang bermula sepenuhnya pada 1 April ini. Keputusan ini dibuat berdasarkan kepada 3 perkara asas iaitu pertamanya ia berpandukan sains dan fakta terkini berkaitan COVID-19. Yang kedua, membandingkan keperluan pembukaan sempadan di negara-negara lain. Ketiga, memberikan keselesaan kepada pengembara dan tidak merumitkan perjalanan mereka. Yang paling penting, Malaysia sekarang adalah destinasi terbuka dan boleh dikunjungi semula. Dengan pembukaan sempadan negara ini, rakyat Malaysia yang mempunyai dokumen perjalanan sah bebas ke mana-mana negara yang telah membuka pintu masuk mereka. Datuk Seri Ismail turut mengumumkan tiada lagi had waktu bagi premis perniagaan dan ia boleh dibuka mengikut syarat lesen operasi premis. Had waktu operasi bagi premis perniagaan, had masa dimansuhkan. Premis-premis boleh melaksanakan waktu operasi masing-masing mengikut syarat lesen operasi premis tersebut. Ini bermakna rakyat boleh makan di kedai makan selepas jam 12.30 malam. Ada kedai, ada restoran yang membuka selama 24 jam. Itu juga dibenarkan. Di dalam sewaktu bulan Ramadan, kita tahu ramai yang bersahur di luar, di restoran-restoran. Jadi oleh kerana restoran dibenarkan dibuka sehingga 24 jam tertaluk kepada syarat lesen seperti yang saya sebutkan, maka ianya boleh mempermudahkan umat Islam untuk bersahur di restoran-restoran. Namun jelas beliau pendaftaran kemasukan menggunakan MySejahtera masih diwajibkan di premis tertutup dan hanya dikecualikan untuk kawasan terbuka, tidak sesak dan tiada perhimpunan orang ramai. Dua pemandu jengkaut dikuatiri tertimbus dalam kejadian runtuhan batu kuari di Keramat Pulai Jalan Simpang Pulai Cameron Highlands pagi tadi. Usaha mencari dan menyelamat mangsa dikenali sebagai Kyo Lu Siu Sun, 49 tahun dan Itam Bah Lasso, 43 tahun ketika ini sedang giat dijalankan.
Ketua Polis Perak Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata dalam kejadian pukul 9.15 pagi itu, dua mangsa lagi Muhammad Razali Suhaimi 35 tahun dan Pantam 38 tahun cedera parah dan dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh. Menurut Datuk Mio Farid Al-Atrash, operasi mengeluarkan mangsa dijangka mengambil masa antara 1 atau 2 hari berikutan keadaan cuaca dan faktor pergerakan tanah di lokasi kejadian. Kerja-kerja penyelamat telah dimulakan tadi, tapi oleh kerana atas nasihat pihak JMG, oleh kerana ada pergerakan tanah masih lagi. So kita sedang buat kajian sama ada kita boleh teruskan kerja penyelamat pada hari ini ataupun kita tengok hasil daripada kajian yang dibuat oleh pihak JMG untuk kita teruskan usaha menyelamat ke atas kedua orang mangsa yang lagi masih tertimbun di kawasan tempat kejadian ini. Menjelaskan mengenai punca kejadian, insiden berlaku secara tiba-tiba dan bukan disebabkan kerja-kerja letupan batu kapur. Sementara itu, keluarga Itam yang ditemui di lokasi kejadian berharap lelaki itu ditemukan dalam keadaan selamat. Harap memang saya nak suami saya selamat walaupun cedera ke trauma ke apa kan, kalau boleh saya nak dia selamat juga. Minta dengan Tuhan kan. Menurut Wak Uda, kali terakhir dia berjumpa dengan suaminya sekitar 7 pagi tadi di rumah mereka di Kampung Jelintuh, Gopeng. Katanya kesemua 4 anaknya berusia 2 hingga 15 tahun telah dimaklumkan mengenai kejadian menimpa bapa mereka. Banjir kilat akibat hujan lebat yang melanda ibu negara semalam disifatkan luar biasa oleh penduduk. Mereka tidak menyangka air naik dengan pantas sehingga kan tidak sempat menyelamatkan harta benda masing-masing. Lebih terkilan, kejadian semalam hanya berlaku 3 bulan selepas banjir buruk yang menimpa mereka pada Disember tahun lalu. Wartawan Khadijah Faizal yang meninjau situasi di Kampung Periuk, Kuala Lumpur ada laporannya. Selain dipengaruhi faktor perubahan iklim, struktur kawasan yang rendah di kawasan Periuk ini menjadikan ia berisiko untuk berdepan masalah banjir kilat sebagaimana yang berlaku sebelum ini. Keadaan diburukkan lagi dengan masalah sistem perparitan yang menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir dengan baik. Seorang penduduk Kampung Periuk, Muhammad Said Abdul Samad berkata, kejadian banjir semalam amat mengejutkan kerana dalam tempoh setengah jam selepas hujan lebat, kawasan rumah mereka dinaiki air sehingga mencecah paras leher. Kalau sistem perparitan ni dah lama dah. Dah lama dah. Kita harapkan. Tapi itulah, tak tahulah. Banjir tetap banjir juga. Ini pelik ni. Lebih kurang setengah jam daripada itu, rumah dah menjerit. Siap naikkan barang tadi, air mula naik kata dia. Memang terperanjat. Ini memang terkejut betul. Menurut Muhammad Noh Tujailan 45 tahun, meskipun banjir yang dialami semalam tidak seteruk Disember lepas, namun dia terkilan kerana banyak harta benda musnah sekelip mata. Sampai leher lah. Sampai leher, lepas tu kalau nak ikutkan barang tu memang habis lah semua dah. Kan? Ini kali kedua lah. Dalam masa tak sampai 3 bulan kot. Bukan dalam 4 bulan. Sementara itu, penduduk di kampung ini giat menjalankan kerja pembersihan rumah, namun mereka bimbang banjir kilat akan berulang dalam tempoh terdekat. Ya, nasib bayang ini dia berhenti. Kalau tak mungkin teruk lagi. Sebab cepat air itu naik. Mula-mula dia sidi lagi. Sekali tiba-tiba masuk dah. Nasib baik dia berhenti. Kalau tak hujan lagi mungkin tenggelam rumah ni. Sementara itu, ditanya mengenai isu banjir kilat yang saban tahun berlaku di Kampung Periuk, Kampung Baharu, ini jawapan pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk Titi Wangsa. Dan tempat ni memang bila hujan sikit pun akan banjir. Jadi disebabkan oleh mereka kurang berminat untuk berpindah ke rumah-rumah tawaran daripada DBKL, menyebabkan keadaan ini tidak boleh diselesaikan dengan cara baik. Nak tak nak, satu tindakan yang lebih besar dengan membeli atau mengambil alih tanah mereka dan mereka kena terpaksa pindah ke tempat lain. Beliau berkata demikian selepas meninjau penduduk Kampung Periuk di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kelab Sultan Sulaiman di Ibu Negara siang tadi. Setakat 12.30 hari tadi, PPS Kelab Sultan Sulaiman telah menempatkan penduduk Kampung Periuk seramai 437 mangsa banjir yang terdiri daripada 119 keluarga. Laporan Khadijah Faisal untuk Berita Al-Hijrah. Lebih seminggu selepas kejadian banjir pada 27 Februari lepas,
Tragedi itu masih menjadi igawan ngeri buat 5 keluarga di Kampung Terusan di Pasir Mas, Kelantan apabila rumah mereka dihanyut arus deras dari Sungai Golok. Ketika kejadian, mereka hanya tinggal sehelai sepinggang dan terpaksa menumpang di rumah saudara terdekat sementara rumah baharu dapat dibina. Dalam kejadian 27 Februari itu, kampung yang terletak di pinggir Sungai Golok telah ditenggelami air setinggi lebih 8 meter menyebabkan 5 buah rumah daripada 51 buah rumah di kampung berkenaan hanyut di bawah arus. Menurut salah seorang penduduk, Tajuddin Awang, 51 tahun, walaupun banjir sudah menjadi kebiasaan bagi penduduk di Kampung Terusan, namun kali ini disifatkan luar biasa sehingga arus deras menghanyutkan rumah pusaka yang didiaminya sejak dari kecil. Beliau bersama isteri dan 2 orang anak yang berusia 10 dan 13 tahun kini menumpang di rumah saudaranya dan berharap bantuan pembinaan rumah dapat disegerakan memandangkan dia tidak mampu mengeluarkan kos sendiri. Adalah batu bunyi kata daripada mana jabatan tak tahulah nak buat rumahnya. Bunyi kata nak buat lagu segera lah. Jadi lah ni pun hamba bagi sebore. Ada dah orang nak buat rumah. Abangnya kerja ke apa? Menarik kita. Jadi tidak mampu lah kalau... tak mampu. Kerja menarik kita. Menarik kita pun kebun orang. Bukan kebun sendiri. Seorang lagi penduduk Cik Hasniza Cik Omar, 45 tahun berkata, beliau hanya menyedari rumahnya hilang di bawah arus banjir selepas dimaklumkan seorang penduduk kampung semasa beliau berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kebangsaan Gual Tinggi Rantau Panjang. Kalau bawa apa baju selas punggung je lah. Okey je. Moga sekali air tak ada gini mo. Dari segi peralatan selas habis. Tak ada gap satu. Memang satu. Lah ni kat duduk rumah siapa? Lah ni kat nepen rumah tok tua. Sementara itu, Ahli Parlimen Rantau Panjang Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata, 5 keluarga yang hilang kediaman akibat banjir itu akan dibantu dari segi pembayaran sewa rumah sementara rumah mereka dibina semula oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Biasanya pembinaan satu rumah, biasa yang saya buat sebelum ini memerlukan masa 3 ataupun 4 bulan baru siap. Jadi dia bukan siap dalam serta-merta. Jadi kawasan ini saya dah beritahu kepada penduduk di sini, mana-mana mereka yang rumah hanyut, mereka boleh mencari rumah sewa dulu, mencari rumah sewa sementara rumah mereka siap dan saya insya-Allah akan tangguh kos bagi 5 keluarga yang keluarga hanyut. Rumahnya hanyut tadi. Dalam kejadian banjir Februari lalu, hampir 15,000 penduduk Kelantan berpindah ke 90 PPS yang dibuka di 7 daerah melibatkan Pasir Mas, Tanah Merah, Jeli, Kota Baru, Machang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Kira-kira 800 penduduk di Kampung Kuala Puih dan Kampung Bidor, Hulu Terengganu terputus bekalan selepas saluran paip yang menyalurkan air dari kaki Bukit Tawang Lata Baring musnah dihanyut arus deras. Menurut seorang penduduk, Ramli Ali, empangan kecil yang menampung air bukit untuk disalurkan ke paip-paip tersebut turut roboh akibat dirempuh batu besar dalam banjir 27 Februari lalu. Tambah Ramli, kesemua paip utama dari kaki bukit sepanjang 1.2 km itu tidak dapat digunakan lagi dan ia menyukarkan penduduk yang rata-rata menggunakan air bukit itu untuk kegunaan harian. Jelasnya, kos bagi membina semula impangan kecil serta memasang paip baru memerlukan perbelanjaan lebih RM40,000. 1.2 km tu melibatkan kos yang tinggi. Kalau dengan harga barang yang sekarang ni, kalau kita pakai 4 inci tu, harga yang paling murah kita boleh dapat 2,500 paip 4 inci tu. Jadi masalah kami orang kampung ni bukan makna ada sumber pendapatan yang mana tetap. Sementara itu, seorang lagi penduduk, Tuan Amran Tuan Habib berkata, air bukit itu telah digunakan sejak tahun 80-an lagi. Ketika ini, air paip jalan yang sedia ada menjadi pilihan kedua kerana tekanan rendah, malah 2 mesin basuhnya rosak akibat air keruh. Saya sendiri pun 2 biji mesin basuh telah rosak dengan keadaan air yang slow. Sebab dia tak boleh, kalau air itu slow, mesin tak boleh nak fungsi dengan stabil dengan keadaan dia. Sebab tu kita memerlukan air ini, dia memang kuatlah untuk
kita cuci pakaian dengan kegunaan orang kampung kita. Sementara itu, penyelaras Dun Telemung Muhammad Safari Abu berkata, pihaknya akan cuba mendapatkan peruntukan bagi membina semula empangan dan paip air sepanjang 1.2 kilometer itu. Sekarang ni saya akan cuba dapatkan sedikit dana daripada peruntukan penyelaras dom dan juga mungkin akan dapatkan daripada kawan-kawan NGO, insya-Allah. Tambahnya, ia perlu dibina semula memandangkan air dari bukit ini amat bersih dan telah digunakan sejak sekian lama, malah percuma. Sogok pegawai TNB, 2 peniaga didenda RM75,000. Alhamdulillah, bertemu kembali. Perbincangan berhubung kota haji, prosedur operasi standard SOP dan syarat yang ditetapkan buat jemaah Malaysia akan dilakukan bersama Kerajaan Arab Saudi pada bulan ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Datuk Idris Ahmad berkata beliau akan ke Arab Saudi pada 19 Mac ini dan keputusan mengenainya akan dimaklumkan selepas itu. Tak pasti lagi pasal penentuan kuota ni daripada Kerajaan Saudi. Kita cuba minta harapkan supaya nanti kekalkan dan ataupun ditambahkan lagi lah. Cuma itu atas budi bicara daripada pihak Kerajaan Saudi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan perasmian penutup Konvensyen Koperasi Karya Masjid Peringkat Kebangsaan 2022 di Sepang hari ini. Sementara itu, mengulas lanjut mengenai Konvensyen Koperasi Karya Masjid, beliau berkata sehingga 30 Jun 2021, sejumlah 462 koperasi Karya Masjid telah didaftar dengan keahlian 38,000 anggota dan jumlah aset melebihi 29 juta ringgit. Tambah Datuk Idris, pihaknya bersedia untuk mewujudkan Majlis Perunding Koperasi Karya Masjid yang akan dianggotai oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri MAIN dan Jabatan Agama Islam Negeri JAIN serta agensi berkaitan untuk membentuk dasar, merancang dan melaksanakan inisiatif serta program berkaitan pembangunan koperasi masjid. Penubuhan koperasi masjid katanya dapat memperluas peranan masjid sebagai tempat penyatuan dan pembangunan ekonomi ummah setempat. Seorang pemandu lori direman 3 hari bermula hari ini selepas merempuh 2 penunggang motosikal hingga maut di bawah jejambat di kilometer 92.8 Lebuhraya Utara Selatan Plus semalam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Nurul Aina Ahmad terhadap suspek berusia 28 tahun bagi membantu siasatan. Dalam kejadian jam 2.40 petang semalam, 2 penunggang motosikal maut selepas dirempuh lori dipandu suspek. Ketika itu, 2 mangsa bersama 8 penunggang motosikal lain sedang berteduh di bawah jejambat ekoran hujan lebat. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Azli Abu Shah berkata, ketika kejadian, pemandu lori terbabit bersama kelindannya dalam perjalanan menghantar sofa yang dipesan pelanggan secara dalam talian di Pulau Pinang. Suspek sebelum itu dalam perjalanan dari Kelantan ke Kuala Nerang, seterusnya ke Pulau Pinang untuk penghantaran terakhir. Jelas Azli, suspek mendakwa bahawa jalan tidak jelas dan tidak nampak penunggang berada di bawah jejambat berikutan hujan lebat dan keadaan gelap. Ketika kejadian itu juga, kelindan lori terbabit dikatakan sedang tidur. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar kemalangan. Bangsa yang meninggal dunia dikenali sebagai Muhammad Amirul Ismail, 28 tahun dan Muhammad Khairul Azwan Maula Hashim, 31 tahun. Manakala bangsa yang cedera sedang dirawat di Hospital Sultan Abdul Halim. Tak berada ni sebab kita tak boleh tolong sangat. Kita dah telefon muda semua dah. Berada ni semua. 2 peniaga didenda RM75,000 selepas mengaku bersalah atas pertuduhan menawarkan RM15,000 kepada Pegawai Tenaga Nasional Berhad TNB bagi melindungi kegiatan mencuri bekalan elektrik untuk aktiviti perlombongan Bitcoin tahun lalu. Pengakuan itu dibuat tertuduh Goh Hao Kiong, 50 tahun dan Gan Zi Lee, 49 tahun di Mahkamah Session Seremban.
Hakim turut memerintahkan wang rampasan aktiviti Bitcoin berjumlah RM83,380 dilucut hak kepada Kerajaan Malaysia melalui Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun membayar denda tersebut dan hukuman penjara bermula dari tarikh tangkapan pada 28 Februari lalu. Berdasarkan fakta kes, kedua-dua tertuduh telah menawar dan memberikan wang tunai secara rasuah kepada pegawai TNB Zon Selatan sebagai dorongan untuk melindungi aktiviti mencuri bekalan elektrik di beberapa premis sekitar Negeri Sembilan yang menjalankan aktiviti pelombongan Bitcoin sejak pertengahan tahun 2021. Kesalahan itu dilakukan di tempat letak kereta Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi Seremban pada 5 November 2021. Sehubungan itu, tertuduh didakwa di bawah Seksyen 16-B-A Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan. Terdahulu, kedua-dua tertuduh ditahan reman selepas ditangkap pada 28 Februari lalu di rumah masing-masing. Selepas 2 tahun tidak meraihkan Ramadan dan Syawal di kampung halaman, Hotel Primera Kuala Lumpur pada tahun ini menyajikan bufet Ramadan bertemakan Dendang Perantau. Pemangku Pengurus Besar Hotel Primera Kuala Lumpur, Dalina Kambas berkata, tema itu dipilih bagi mengubati kerinduan kaki tangan hotel dan pengunjung yang merindukan sajian desa. Mengambil inspirasi daripada PKP yang tak boleh balik kampung selama 2 tahun ni. So kami sajikan kali ini buffet untuk Ramadan ni dengan sajian Dendang Perantau untuk mengimbau kembali perasaan berhari raya di kampung halaman masing-masing lah. Itu sebenarnya the real reason kenapa sajian Dendang Perantau. Antara makanan utama yang disediakan untuk sajian Dendang Perantau adalah sup gearbox 6 sekawan dan durian di samping lebih 10 masakan kampung termasuk kuih muih untuk dijamah. Okey, so yang saya nak ketengahkan dekat sini ialah sup gearbox 6 sekawan. Gearbox yang kita tradisi dia punya resepi turun-temurun. Okey, dan kita ada kambing bakar yang kita bakar menggunakan arang kayu. Dan kita ada goreng-goreng, ketiau, and then goreng pisang, kodok, and then kita ada lagi nasi kabuli, kita ada hot item macam yang makanan Melayu seperti siput sedut, nangka. Okay, so kita berbagai juadah yang kita ada di sinilah. Jelasnya, untuk memeriahkan lagi suasana, Hotel Primera Kuala Lumpur turut menganjurkan pertandingan cabutan bertuah dengan membeli minimum 10 voucher berbuka puasa dan menawarkan pakej umrah sebagai hadiah utama. Sajian Dendang Perantau boleh dinikmati pada harga RM128 untuk dewasa dan RM96 untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Tempahan awal pula dijual dengan harga RM98 dewasa dan RM50 kanak-kanak bagi tempoh mulai hari ini hingga 5 April depan. Selain menikmati hidangan buffet, pakej bilik Ramadan disediakan untuk tetamu yang ingin bermalam dengan harga RM450 untuk 1 malam beserta sahur dan iftar untuk 2 orang dewasa. Hotel Primera Kuala Lumpur juga membuka tempahan korporat untuk kumpulan melebihi 50 orang. Maklumat lanjut berhubung buffet Ramadan Hotel Primera Kuala Lumpur, hubungi talian seperti yang tertera. Majlis Ekonomi Digital dan Revolusi Perindustrian keempat negara akan membangunkan Pelan Hala Tuju Robotik Negara atau National Robotics Roadmap atau NRR dalam mengarus perdanakan penggunaan teknologi robotik. Pelan ini mampu meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh asing. Polis sahkan pelakon Thailand tidak dibunuh. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita beralih ke laporan luar negara. Selepas 10 hari, mayat Tang Monida ditemui, polis akhirnya mengumumkan kematiannya disebabkan kemalangan dan bukan pembunuhan. Bagaimanapun, keputusan kes yang mendapat liputan meluas Thailand dan juga perhatian di media sosial itu hanyalah dapatan awal berdasarkan bukti seperti rakaman telefon bimbit, kelajuan bot dan data GPS.
Tang Mo atau nama sebenarnya Nida Patchara Virapong merupakan pelakon terkenal Thailand. Kematian menjadi perhatian netizen dan turut menjadi viral hingga timbul pelbagai spekulasi. Walaupun andaian awal kematiannya diklasifikasikan sebagai kemalangan, namun polis menjangkakan untuk memperoleh keputusan lanjut dalam beberapa hari lagi apabila keputusan pemeriksaan forensik diketahui. Mayat aktris berusia 37 tahun ditemui pada 26 Februari lalu setelah 2 hari dia dilaporkan terjatuh ke dalam Sungai Chao Phraya selepas menaiki bot laju bersama 5 yang lain. 2 lelaki iaitu Tanupat dan Fai Bun didakwa mengendalikan bot tidak berlesen dan juga kecuaian dilaporkan sebagai penyebab kematian berkenaan. 3 lagi individu merupakan wanita yang salah seorang daripadanya merupakan pengurus Tang Mo. Setakat ini, 29 saksi sudah disoal siasat. Kes Tang Mo masih disiasat dengan polis sedang mengumpul bukti dan ia akan mengambil sedikit masa lagi dan kes diselia sendiri Ketua Polis Thailand Suwat Jangyuk Suk. Sebelum ini, pasukan forensik Hospital Umum Polis telah mengesahkan kematian Tang Mo akibat lemas setelah mendapati ada lumpur di dalam paru-parunya. Namun banyak pihak menyangkal keputusan itu dan mahu ia disiasat di setiap sudut. Ekoran percaya ada unsur khianat dengan kematian Tang Mo. Sementara itu di Ivory Coast, sekurang-kurangnya 5 maut termasuk 2 kanak-kanak dalam runtuhan pangsapuri 4 tingkat di ibu kota komersial Abidjan. Pasukan penyelamat terpaksa menggunakan jengkaut untuk mencari mangsa-mangsa yang tertimbus, manakala 36 penghuni berjaya diselamatkan daripada runtuhan berkenaan. Namun jumlah mangsa ketika kejadian belum diketahui. 13 penghuni pangsapuri tersebut cedera dan telah dibawa ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Dalam pada itu, Perdana Menteri Patrick Ashi yang melawat lokasi kejadian tersebut berkata pihaknya akan menyiasat punca sebenar runtuhan. Runtuhan ini merupakan insiden kedua seumpamanya dalam tempoh seminggu ini di Abidjan, iaitu lokasi hub ekonomi negara itu. Angka kematian banjir besar di Australia meningkat kepada 20 orang. Ia membabitkan 13 nyawa di Queensland dan 7 di New South Wales. Mayat terbaru ditemui di Sydney. NSW membabitkan 2 beranak. Mereka ditemui pada jarak kira-kira 1.5 km dari tempat letak kereta mereka. Semasa pencarian, pasukan penyelamat menemui mayat lelaki itu terlebih dahulu yang merupakan anak kepada mangsa wanita yang juga terkorban dalam bencana itu. Susulan kejadian terbabit, pihak berkuasa mengingatkan penduduk sekitar untuk tidak membuat sebarang perjalanan ketika ini bagi mengelakkan insiden yang tidak diingini. Sementara itu, kira-kira 50,000 penduduk di NSW sudah dipindahkan ke pusat sementara akibat keadaan banjir buruk di sana. Tahun ini genap 8 tahun kehilangan MH370. Meskipun misterinya belum terungkai, namun menjadi harapan seluruh rakyat Malaysia agar punca sebenar kehilangan pesawat itu akhirnya terjawab. Kami di Berita Al-Hijrah mendoakan agar seluruh waris dan keluarga mangsa kekal tabah. Dan jangan lupa ikuti program baru Jiwa dengan tajuk Body Shaming, Hina Fizikal, Ranak Mental jam 8.30 malam ini. Sekian Berita Al-Hijrah, layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Aziz Zarifin. Assalamualaikum dan selamat Hari Wanita.